Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kini kembali dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya Amira dan pada hari ini saya akan terangkan mengenai peristiwa pembukaan kota Mekah dan kewafatan Rasulullah. Selepas berlakunya beberapa peperangan, berlaku peristiwa yang mencetuskan pembukaan kota Mekah. Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani pada tahun ke-6 Hijrah, 628 Masihi. Islam berkembang dengan meluas. Hal ini telah sebabkan masyarakat Quraisy rasa iri hati. Mereka juga telah bantu Bani Bakar untuk serang Bani Khuza'ah yang berikan kesetiaan kepada Muhammad. Apabila Nabi Muhammad dapat tahu hal ini, lalu baginda bersama-sama 10,000 orang tentera Islam terus menuju ke Mekah. Dalam perjalanan, tentera Islam telah bermalam di Marun Zahran. Rasulullah arahkan tentera Islam supaya dirikan kemah dan nyalakan obor api yang banyak untuk gerunkan masyarakat Quraisy. Rasulullah telah utus Abbas bin Abdul Muttalib untuk berunding dengan Abu Sufyan. Untuk masuk ke kota Mekah, Rasulullah perintahkan tentera Islam supaya berpecah kepada 4 kumpulan dan masuk Mekah melalui 4 penjuru. Mereka juga diminta supaya tidak lakukan kekerasan atau pembunuhan kecuali apabila terpaksa. Namun, pertempuran hanya berlaku di selatan Mekah dan telah dikorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang masyarakat Quraisy. Setelah masuki Mekah, Rasulullah melakukan tawaf, mencium Hajarul Aswad dan memusnahkan berhala yang berada sekeliling Kaabah. Baginda juga masuki Kaabah dan mencuci dinding Kaabah dengan air Zam-Zam. Selain itu, Rasulullah juga memaafkan dan bebaskan penduduk Mekah yang pernah menentang Islam. Rasulullah wafat setelah baginda tahu ajalnya telah hampir melalui wahyu. Baginda ucap selamat tinggal kepada orang ramai pada Hajjatul Wada'. Hati-hati para sahabat berdebar-debar, gelisah dan bimbang sekiranya ajal baginda telah hampir. Namun, apabila ajal ditetapkan Allah datang, ia tidak dapat ditangguhkan. Apabila berita kewafatan Rasulullah tersebar, semua para sahabat jadi kacau bilau kerana tragedi yang mengejutkan itu. Ramai para sahabat hilang kewarasan akal mereka. Ada di kalangan mereka lidahnya kelu. Ada yang jatuh lumpuh tidak berdaya bergerak. Manakala Umar yang hunus pedangnya seraya larang orang ramai katakan Rasulullah telah wafat. Umar dakwa Rasulullah sekadar koma dan akan kembali semula kepada mereka. Hanya Abu Bakar seorang sahaja yang masih teguh jiwanya. Beliau masuk ziarah Rasulullah di rumah Aisyah dan mengucup baginda. Kemudian Abu Bakar keluar temui orang ramai lalu berucap kepada mereka bahawa sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung siri sejarah Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, terutamanya, kita mestilah contohi kehidupan Rasulullah dalam sejarah Nabi Muhammad ini. Semangat baginda yang tidak pernah putus dalam memperjuangkan kebenaran Islam dan dibantu oleh para sahabat adalah antara pengajaran yang dapat dicontohi dalam hidup ini. Apabila Islam bergabung dan teguh, saya percaya bahawa Islam akan dipandang tinggi di mata dunia. Sampai di sini sahaja penyampaian saya pada kali ini. Terima kasih kerana mendengar dan semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah.